Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafsah binti Zainal. Saya berasal daripada Sabah. Saya dilahirkan di Lahad Datu Sabah pada 13 Januari 2001. Tempat tinggal terkini, saya tinggal di Kuala Lumpur bersama kakak saya. Nama ayah saya ialah Zainal bin Ahad. Beliau bekerja sendiri sebagai pekebun ladang sawit. Dan nama ibu saya ialah Hasria binti Ibrahim. Ibu saya ialah suri rumah sepenuh masa. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik dan saya adalah anak ke-8. Hari ini saya akan memberikan ulasan mengenai isu rasuah di Malaysia. Terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui mengenai rasuah. Yang pertama ialah definisi rasuah. Yang kedua, contoh-contoh barang yang bernilai untuk dijadikan rasuah. Yang ketiga, sektor yang terlibat dengan rasuah di Malaysia. Yang keempat, kesan-kesan rasuah terhadap negara. Dan yang terakhir iaitu cara-cara mengatasi rasuah. Apakah rasuah? Rasuah adalah tindakan tidak jujur atau penipuan bagi mereka yang berkuasa. Rasuah menawarkan, memberi atau menerima apa-apa yang bernilai dengan tujuan untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau memberi penghargaan kepada mereka yang telah bertindak. Seterusnya, contoh-contoh barang yang bernilai untuk dijadikan rasuah. Yang pertama, wang tunai atau setara tunai. Yang kedua, hadiah, makanan atau hiburan. Yang ketiga, sumbangan politik. Yang keempat, sumbangan amal. Dan yang kelima, tawaran pekerjaan. Seterusnya, sektor yang terlibat dengan rasuah di Malaysia. Mengikut kajian yang dilakukan melalui portal rasmi Suruhanjaya Pencegah Rasuah atau dikenali sebagai SPRM, rasuah di Malaysia terbahagi kepada dua sektor, iaitu penjawat awam dan juga awam. Rasuah dalam sektor penjawat awam terbahagi kepada 3, iaitu pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional dan sokongan. Manakala dalam sektor awam juga terbahagi kepada 3 pecahan, iaitu swasta, orang awam dan lain-lain. Setiap sektor dan pecahan ini mencatatkan bilangan kes rasuah yang berbeza-beza pada setiap bulan dan tahun. Yang terkini, mengikut statistik SPRM, sektor awam mencatatkan bilangan kes yang tertinggi. Seterusnya, kesan-kesan rasuah terhadap negara. Yang pertama, harga tinggi, kualiti rendah. Rasuah menyebabkan wujudnya situasi monopoli atau oligopoli dalam ekonomi. Pemilik perniagaan yang mempunyai kabel dengan pegawai atau pemimpin kerajaan boleh memanipulasi dasar dan mekanisme pasaran untuk meraih kuasa monopoli. Hal ini akan mencetus persaingan harga atau kualiti tidak wujud lagi. Pengguna akhirnya terpaksa membayar lebih untuk sesuatu barang yang berkualiti rendah. Yang kedua, peruntukan sumber yang tidak berkesan. Dalam ekonomi yang korup, syarikat yang tidak layak boleh menang tender projek melalui rasuah. Hal ini menyebabkan perbelanjaan berlebihan disalurkan dalam projek yang rendah piawai atau gagal. Ini merugikan negara kerana sumber yang sama sepatutnya disalurkan kepada projek yang lebih baik dan membantu rakyat. Yang ketiga ialah rangsangan rendah terhadap inovasi.
Persekitaran ekonomi yang korup tidak menggalakkan inovasi dalam kalangan pencipta kerana kurangnya keyakinan kepada sistem undang-undang yang sedia ada. Inovasi pencipta tidak mendapat perlindungan, paten dan berisiko diciplak. Disebabkan kekurangan inovasi, negara dengan ekonomi yang korup akan kekal sebagai pengimport berbanding pengeksport, menyebabkan ekonomi mereka sukar berkembang pesat. Yang keempat ialah kualiti pendidikan dan kesihatan yang rendah. Rasuah memberi kesan kepada kualiti pendidikan dan kesihatan sesebuah negara. Negara yang mengamalkan rasuah tidak dapat melahirkan guru-guru yang cemerlang. Hal ini kerana proses pelantikan dan pemilihan guru dalam jawatan tinggi juga telah dicemari dengan rasuah. Begitu juga dalam sektor kesihatan, apabila pelantikan kaki tangan atau pemerolehan bekalan ubat-ubatan serta peralatan turut terpalit dengan rasuah. Kualiti penjagaan dan rawatan kesihatan juga menurun. Yang terakhir ialah cara-cara mengatasi rasuah. Yang pertama, memberikan pendidikan awal mengenai amalan rasuah. Yang kedua, memberikan hukuman yang berat terhadap si pemberi dan penerima rasuah. Yang ketiga, menjalankan kempen-kempen yang efektif. Yang keempat, menguatkuasakan undang-undang. Yang kelima, memberikan gaji yang bermaruah. Dan yang keenam ialah memastikan sektor penjawat awam dan sektor awam beroperasi secara telus. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.